Maaf terputus tadi kerana ada terima panggilan tadi menyebabkan terputus. Ada panggilan masuk menyebabkan terputus tadi talian. InsyaAllah kita sambung. Jadi pertama, selepas apa yang saya sampaikan mukadimah tadi, seterusnya sama ada seorang lelaki maupun wanita, dia boleh menghadapi beberapa situasi. Sama ada dia tertekan kerana tekanan kerja, tekanan daripada mana-mana pihak orang di sekeliling dia, tekanan daripada orang-orang yang tak ada kena mengena dengan dia pun, ataupun tekanan dengan anak-anak, kan, tekanan dengan perkara-perkara yang dia rasa dia tidak mampu untuk memikulnya dan sebagainya. Jadi pertama sekali, seseorang itu dia kena yakin bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan itu adalah kebolehannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu hari dia jatuh sakit. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau tetapkan kesihatan selepas kesakitan ini, maka berikanlah aku kesembuhan. Dan kalaulah engkau tetapkan kematian dengan kesakitan ini, maka berilah aku kematian dalam iman. Dan jika engkau tetapkan kesakitan ini sebagai ujian, maka berilah aku kesabaran. Bila Nabi SAW dengar doa ini, Nabi SAW sendiri gembira dan Nabi tanya kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, ulang balik apa engkau doa. Maka Sayyidina Ali ulang balik doa tersebut. Maka Nabi SAW begitu gembira, Nabi kata, ya Allah, berikanlah kesihatan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Doa yang mana kita sepatutnya kita bergantung kepada doa yang kita tak mau bergantung, iaitu mintalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin tahu kalau perkara kita buat tanpa keyakinan tak akan ada apa manfaatnya. Itu pertama. Kedua, kadangkala nafsu kita memberontak. Perkara ini saya pernah kongsikan sebelum ni pun, saya tak pasti saya pernah kongsikan dalam di talian live ataupun tidak. Kadangkala nafsu kita yang memberontak, kadangkala roh kita yang memberontak. Nafsu akan memberontak dan roh pun akan memberontak. Bila roh memberontak tetapi kita memberi, kita melayan nafsu, maka roh akan memberontak lagi. Maka bila roh dalam keadaan tertekan, maka kehidupan kita akan pergi kepada kemurungan. Dengar baik-baik, perkara ni simple saja. Saya akan simplifykan apa yang saya cuba sampaikan ni. Jadi bila roh kita memberontak kerana kita ni tidak beri makanan kepada dia. Contoh, sepatutnya setiap hari setiap orang lapangkan masa untuk membaca Al-Quran. Kerana apa? Sayyidina Ali kata, bila saya nak bercakap dengan Allah, saya akan solat. Bila saya nak Allah bercakap dengan saya, maka saya akan membaca Al-Quran. Dalam Quran itu adalah kata-kata Allah yang Allah nak cakap dengan setiap hamba ni. Ya ibadi, wahai hambaku, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang berdosa, wahai hambaku itu. Dan Allah nak cakap dengan kita. Maka baca Quran setiap hari. Situasi yang selalu berlaku iaitu wanita-wanita dalam keadaan uzur. Bila mana mereka tidak dapat membaca Al-Quran dan mereka melalui keadaan kemurungan, sama ada selepas mereka melahirkan anak ataupun ketika mereka didatangi bulan haid ataupun nifas. Dalam keadaan itu mereka tak boleh baca Al-Quran dan mereka tak boleh solat, maka roh mereka akan memberontak. Di sini bukan nafsu memberontak, di sini roh memberontak kerana dia tidak mendapat bekalan rohani daripada Quran dan juga zikrullah dan lain-lain. Maka saranan saya yang pertama, sekurang-kurangnya habiskan zikir harian pagi dan petang. Sekurang-kurangnya mesti buat perkara ini.
Kedua, bacalah tafsir Al-Quran sahaja. Kalau tak boleh baca Al-Quran, bacalah tafsir Al-Quran. Ketiga, bacalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Dan bacalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Daripada kita baca penulisan itu, penulisan ini untuk mengatasi stres dan itu dan ini, baik kita baca 3 perkara yang saya sebut ni, pasti setiap orang akan keluar daripada kemurungan tersebut. Cuba dulu baca terjemahan tafsir Al-Quran. Tak payah nak kata nak baca surah apa. Surah apa pun, setiap ayat itu Allah turunkan untuk kita, untuk setiap hamba-Nya. Baca setiap ayat Al-Quran. Daripada ayat pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim punya tafsir pun, kita akan tahu betapa Allah sayang kita sehingga kita akan lupa segala-galanya. Junaid Baghdadi satu hari di tengah tawaf Baitullah, maka dia mendengar seorang wanita yang sedang mengungkapkan syair-syair cinta. Dia kata, aku mencintainya tetapi aku terpaksa duduk berjauhan daripadanya, itu dan ini. Junaid Baghdadi seorang wali Allah, maka dia bertanya kepada wanita ni, oh wahai perempuan, dia kata, engkau berada di tempat suci ini, engkau mengungkapkan syair-syair cinta. Maka perempuan itu menoleh kepada Junaid Baghdadi. Dia berkata kepada Junaid Baghdadi, demi cinta siapa engkau datang, untuk cintanya jugalah aku pun datang. Maksudnya ungkapan syair itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mengungkapkan syair tanda aku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tanya balik kepada Junaid Baghdadi. Dia kata, engkau buat apa ni? Dia kata, aku tengah tawaf Kaabah lah. Maka perempuan tu ketawa. Dan dia tengok ke atas, dia kata, ya Allah, ada juga orang gila seperti ini yang dia tinggalkan kau, dia pusing Kaabah. Dia tinggalkan Allah, dia pusing Kaabah, dia pusing batu ni. Maka Junaid Baghdadi kata, aku terus jatuh pengsan dengan kata-kata perempuan tu, dan bila aku sedar, aku tak nampak lagi wanita tersebut. Jadi maksudnya bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada kata-kata yang melebihi ini. Kalau seorang itu dapat luangkan masa setiap hari, dia mula daripada Bismillah pun dia baca, dia akan tenggelam dengan cinta kepada Allah tu. Demi Allah, kalau dia dapat tafsir yang betul, kan dia akan tenggelam sehingga dia bila sedar tengok, Masya Allah, dia telah mendapat, baru mula Bismillah. Fakhruddin Ar-Razi telah tulis berjilid-jilid syarah untuk surah Fatihah saja, tafsir untuk surah Fatihah saja. Baru mula Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah kenalkan zatnya kepada manusia, kata kamu sepatutnya kenal bahawa akulah penjaga kamu, aku pemelihara kamu, Rabb kamu aku, dan aku sifat aku apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang mengingkari aku pun aku berikan, orang yang taat kepada aku apatah lagi aku akan berikan. Bila kita belajar semua ini, maka baru kita akan sedar betapa Allah Subhanahu Wa Taala cinta dengan kita, dan kita akan mula cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mula hilang kemurungan kita. Itu penting bagi wanita-wanita khususnya dalam keadaan uzur. Habiskan masa, kan, lapangkan sedikit masa pun. Waktu anak dah tidur ke, kan, lapangkan, baca sedikit tafsir Al-Quran, baca sedikit sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tak apa, baca sedikit sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu bahawa sebenarnya penderitaan yang kita lalui amatlah kecil berbanding dengan penderitaan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilalui oleh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Zainab radhiyallahu anha ketika dia nak berhijrah, bila mana dikepung oleh musuh, dan lembing dilontarkan kepada unta Zainab terpelanting dan jatuh sehingga gugur kandungan dia. Begitu penderitaan yang dilalui oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Adakah menunjukkan Allah tidak sayang? Tidak. Allah sayang, dan Allah akan uji kerana Allah sayang. Allah nak tengok benar ke hamba aku ni cinta kepada aku ataupun kata-kata kosong sahaja, seperti mana Allah sebut, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata, bila mana aku uji hamba aku dengan berikan dia segala nikmat, maka dia kata Allah telah muliakan aku. Sebaliknya, idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah
idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Bila Allah berikan kesempitan sedikit dalam rezeki, terus dia kata, ya Allah, kau telah hina aku. Begitu sekali manusia. Adakah begitu sekali? Allah takalla, tidak sesekali takkanlah. Allah Subhanahu wa taala nak menghina kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang setiap orang. Takkan Allah nak menghina kita. Allah sebut dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam inni laka muhibbun, wahai anak Adam, aku sayang kepada engkau. Allah bagi tahu wahai anak Adam, maksudnya setiap orang yang buat dosa pada malam hari ataupun yang taat, yang buat dosa pada siang hari ataupun taat, Allah kata semua, ya bani Adam inni laka muhibbun, wahai anak Adam, aku sayang kepada engkau. Fa bihaqqi alayka kulli muhibban, maka kerana hak aku ke atasmu, maka sayanglah aku, taatlah kepada aku, demi zatku aku mahukan kebaikan untuk kamu. Sebab tu Allah kata, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Quran ini untuk menyusahkan kamu. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ketika dalam keadaan uzur, banyakkan buat perkara. Jangan ada hari yang kita lalui tanpa habiskan zikir. Pagi seperti ulama sarankan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan 100 kali, selawat 100 kali, istighfar 100 kali. Solat sebenarnya 5 waktu yang kita buat, kita ambil wuduk itu, dia akan menjauhkan bisikan syaitan daripada kita. Jiwa kita akan recharge balik. Tapi bila kita uzur, tak dapat buat, maka jiwa kita akan memberontak. Bila dia memberontak dan kita tak bagi dia makanan, kita buat apa? Kita pasang lagu. Tak salah kita pasang CD Al-Quran, tapi itu tak akan jadi makanan dia. Makanan dia akan jadi bila diri sendiri yang bertindak membuat sesuatu. Membaca dalam keadaan telinga sendiri mendengar. Barulah dia akan mula memberi ketenangan kepada diri kita. Seperti mana kita lapar, kalau orang lain makan, tak ada siapa pun akan kenyang, kan? So dia makan lagi sekali pun kita tak akan kenyang. So dia makan 10 kali pun kita tak akan kenyang. So dia makan depan kita pun kita tak akan kenyang. Suruh dia bagi kita bau makanan pun kita tak akan kenyang, selagi mana kita tak makan makanan tersebut. Maka tenangkan dia dengan ini. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kata nak baca hadis apa, tak perlu pilih, kerana setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita. Setiap kalam Allah adalah untuk kita. Kita baca apa sahaja, kita akan dapat ketenangan. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa sahaja yang mudah. Qul a'udzu birabbin nas pun tak apa, baca tafsir dan lihatlah betapa hati akan menjadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hati ini akan, roh kita dapat makanan, roh lapar kita berikan makanan kepada dia, maka dia akan mula tenang. Itu satu. Kedua, kadang-kala, kan, rarely sangat berlaku, ini dah mula ke level yang agak tinggi sikit lah, iaitu seorang itu dia bukan dalam keadaan uzur dan dia bukan dalam keadaan tak boleh sembahyang ke apa, tetapi dia rasa diri dia dalam tekanan. Itu kadang-kala berlaku bila mana dia, na'udzubillah, dia bagus amalan dia, tetapi dia melampau sangat dalam sesuatu perkara sehingga menyebabkan dia rasa kata dia dah buat semua dah, tetapi dia belum dapat lagi apa yang dia mahukan dengan amalan-amalan ini. Solat tahajud pun saya tak pernah tinggal, bacaan Quran pun saya gandakan setiap hari, solat sunat tak pernah tinggal, zikir pun saya buat setiap hari itu dan ini. Maka dia, nafsu dia mula memberontak dalam hal ni. Roh dia dah kenyang tapi nafsu dia mula memberontak, kata sekarang kenapa aku tak dapat apa yang aku inginkan. Ini dalam kategori kedua, orang kategori kedua, dan ini jarang tapi berlaku. Jarang tetapi berlaku. Bila mana dia masya-Allah amalan dia sangat baik. Bacaan Quran dia, solat yang panjang dia, zikir dia, tilawat dia sangat bagus. Tetapi nafsu dia mengganggu dia. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kerana nafsu kata aku tak dapat lagi apa yang aku inginkan. Maka dalam keadaan itu ulama sarankan, dan ustaz saya sendiri pernah beri saranan ini, iaitu berikan sedikit, sempurnakan keperluan nafsu juga. Berikan apa yang dia nak juga, yang halal, yang halal bukan yang haram. Contoh, makanlah makanan yang sedap,
yang mana dikehendaki masuk rasa nak makan. Ataupun kalau dah berkurung lama kan, walaupun PKP ni, kalau boleh keluar seorang, keluar pergi jalan-jalan, keluar kan, pergi beli barang di kedai kan, beli barang yang suka makan kan. Ustaz kami dulu Maulana Jamshid yang saya belajar Sahih Bukhari dengan dia, bila ada orang datang kepada dia kata dia ni dah kering kan otak dia, jadi Maulana akan kata bawa dia ke restoran luar bagi dia makan kat mana-mana restoran. Dia kata ini menyebabkan kerana dia buat amal tetapi nafsu dia dah mula attack dia. Maka dia kena bagi juga makan kepada nafsu dia perkara yang halal, makan makanan yang halal, tapi bagi. Jangan kita kurung nafsu kita. Kita ni Allah jadi ada nafsu. Bukan saya suruh bagi makan kepada, suruh buat benda yang haram. Benda yang haram jangan buat. Tapi nafsu ni dia ada kehendak kepada yang halal, maka berikan kepada dia. Kalau kita nampak isteri kita tertekan, kan kereta boleh naik 2 orang kan tanpa kita melanggar undang-undang, keluarlah 2 orang, bawa isteri kita ke kedai, suruh dia pergi beli barang, suruh dia pilih apa yang dia suka kan. Bukan suruh dia boros, tapi pilih apa yang dia suka beli, dan kita, walaupun kita rasa perkara tu kecil, sebenarnya dengan itu pun kita boleh tenangkan nafsu dia. Yang menyebabkan dia hampir masuk ke dalam kemurungan. Perkara ini kena faham. Kalau siapa yang tak dengar daripada awal, satu roh, satu lagi nafsu, kedua-duanya ada peranan dalam kemurungan ini. Kita kena diagnose dulu apakah masalah orang itu, dan kalaulah dia kan dalam keadaan dia tertekan kerana nafsu dia attack, kita kata pergi semayang, pergi baca Quran, pergi zikir, itu tak akan menyelesaikan masalah dia. Walaupun membaca Al-Quran sepatutnya memberikan dia ketenangan, ala bizikrillah, definitely. Tetapi sekarang ni nafsu dia lapar, maka bawalah dia. Dan kalau lelaki sendiri pun tak semestinya hari-hari kena makan Maggi. Kalau PKP kan, makanlah makanan yang disukai. InsyaAllah Allah akan beri keberkatan kepada rezeki. Tak semestinya benda mahal kan, apa yang harus, apa yang halal, berikan kepada nafsu. Begitulah. Jangan sampai buat maksiat itu, na'udzubillah, tak ada ketenangan dalam maksiat. Orang yang idza sarratka hasanah wa idza sa'atka sayyi'ah wa idza sarratka hasanah, bila mana kebaikan mengembirakan kamu dan keburukan merungsingkan kamu, maka kamu seorang yang beriman. Tapi dalam keadaan ini, maksudnya dia terlampau menekankan nafsu dia sehingga dia boleh jadi gila. Dia tekan sangat, makan pun tak bagi kan, apa keperluan pun tak bagi kan. Baju, rasa nak pakai baju biru, dia pakai baju merah. Dia kata saya nak lawan nafsu. Rasa nak makan tu, dia kata tak nak saya makan ni. Rasa nak rambut panjang, dia tak nak saya nak botak, sebab apa, saya nak lawan nafsu. Allah dan Rasulnya tak minta kita buat perkara tersebut. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah kan, buatlah apa yang Allah benarkan. Jangan kamu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, maksudnya tak perlulah kita mengharamkan sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Perkara ini pun sangat penting. Maka diagnoselah keadaan masing-masing kan, dan cubalah rawat sebelum ia menjadi teruk. Tapi apa yang saya sebutkan pada sesi tadi yang tiba-tiba terpadam, harap-harap adalah safe kan, itu yang main, iaitu berkawan dengan Allah, membina hubungan dengan Allah, sehingga kita sebut Allah saja, Allah terus turun untuk bantu. Allah terus, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dapat rasa yang Allah sebut, kata kami kan sangat dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat-urat kamu sendiri, urat leher kamu. Supaya kita dapat rasa perasaan itu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat rasa bila sujud, Nabi dapat rasa dekat dengan Allah. Itu penting. Yang kedua yang saya dah sebut, 2 perkara tadi, siapa yang tak dengar boleh dengar balik. Kalau roh lapar, beri makanan kepada roh. Kalau nafsu lapar, jangan kita tekankan sehingga dia memberontak. Dan pasangan masing-masing kena faham perkara ini juga. Jangan kita melampau sangat sehingga kita pun jadi gila, orang di sekeliling kita pun jadi gila. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, bila tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Nabi pun duduk bergembira kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan lumrah manusia, fitrah manusia. Dan
seterusnya, wa annahu huwa adhaka wa abka, Allah sebut dalam surah Najm, kata Allah lah yang mengetawakan, Allah yang menangiskan. Maksudnya Allah yang menyebabkan seorang itu menangis. Maka yakinlah dengan Allah, Allah datangkan keadaan itu dan Allah akan bagi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kesusahan ada dua kebaikan. Ada seorang syair telah tulis, idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah, idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa innal usra bainal yusraini idza fakkartahu fafrah. Dia kata, bila setiap kali kamu runsing, maka fikirlah dalam surah Alam Nashrah, dan kamu akan lihat Allah sebut sesungguhnya setiap kesusahan itu akan dapat balasan dengan dua kesenangan, dan bila kamu dapat tahu itu, kamu akan bergembira. Kamu akan bergembira. Itu cara dia. Dan kalau boleh malam bangunlah dan bentang sejadah, kan, asingkan diri, bercintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan kata-kata sayang kepada Allah. Ya Allah, aku sayang kepada Engkau. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku, Engkau berikan, besarkan aku. Kan orang lain suka aku, tak suka aku, Engkau kan suka aku. Oleh kerana itulah Engkau telah ciptakan aku, Engkau besarkan aku, Engkau telah berikan segala keperluan aku. Tapi aku lupakan Kau, ya Allah. Aku tinggalkan Kau, aku belakangkan Kau, aku lupakan Kau. Maka Kau datangkan keadaan, Kau datangkan kesusahan, Kau datangkan tekanan, supaya aku hampir kepadamu kembali, supaya aku dapat berkawan denganmu kembali, aku dapat menjadi walimu, menjadi kawanmu. Berdoa depan Allah dan kita serah, ya Allah, selama ini aku sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sibuk dengan isteri, sibuk dengan lain-lain. Ya Allah, aku tidak berikan langsung masa untukmu sehingga Kau datangkan masalah, tekanan, kerunsingan, kesusahan, supaya aku ingat kepadamu, ya Allah. Seperti mana satu peristiwa, satu kisah, kan, di cerita kata satu orang cleaner ni, penyapu ni, dia, bos dia baling duit daripada atas, duit shilling. Dia tengah sapu lantai, maka dia ambil duit tu. Dia kata nampak duit sini, dia ambil. Jatuh lagi daripada atas, daripada 20, tingkat 20, tingkat 30, jatuh lagi, dia ambil lagi. Jatuh lagi, dia ambil lagi. Dia tak pandang pun atas langsung. Maka bos dia baling batu. Bila batu jatuh, dia tengok atas, apa ni? Rupanya bos kata, aku baling daripada tadi duit supaya engkau tengoklah aku. Engkau tak tengok pun aku. Bila aku baling batu, baru engkau nak tengok, dan engkau nak tanya siapa yang baling ni. Bukan bos tu marah, kan, bukan Allah benci dengan kita, tapi Allah nak kita bercakap dengan Allah, kita bercinta dengan Allah, kita bergembira dengan Allah, kita luahkan perasaan kita kepada Allah. Apa sahaja perlu, cakaplah dengan Allah. Allah kata, kami kan mendengar, kan, kami sayang kamu, ya bani Adam, kami sayang kamu, innilah kamu hibbun, aku sayang kepadamu. Maka bercintalah dengan Allah. Ini perkara yang paling penting. Yang terakhir, tadi saya dah sebut pertama, lepas tu tentang roh, tentang nafsu. Yang terakhir adalah, ini juga adalah satu kategori yang penting. Seseorang itu kadang-kala dia depres ataupun dia kemurungan kerana dia tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah, ini pun satu masalah sebenarnya. Seseorang yang tak ada perkara nak buat, dia akan akhirnya kemurungan. Bila dia tak ada apa-apa, tak ada aktiviti, dia tak ada apa-apa, kan? Tak ada kesibukan, tak ada benda nak buat, duduk saja, dia tak tahu nak buat apa, kan, dia kata, saya tak tahu saya nak buat apa, saya tak layak buat apa-apa. Maka itu pun tak ada masalah, itu pun tak ada aktiviti ataupun tak ada perkara yang menyibukkan dia, pun akan menyebabkan dia akhirnya terjebak dalam tekanan ataupun dia akan mula murung, depres. Maka apa dia kena buat? Perkara yang sama. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran tu. Sudahkah kamu baca Al-Quran yang Allah, mesej yang Allah sampaikan kepada kamu? Contoh, orang baca hantar WhatsApp, kan, kita kalau tak, selagi tak baca kita gelisah, ada lagi mesej, tak baca. Sedangkan Allah turunkan Al-Quran, Allah kata, setiap ayat kami turunkan untuk kamu. Inna nahnu nazzalna Al-Quran, kami tu nahnu nazzalna dzikra, untuk kamu.
dan kamu tak baca pun lagi, maka bacalah tafsir Al-Quran. Dalam tu ada wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak. Allah kata Quran itu kami turunkan, dalam tu kami cerita pelbagai kisah untuk apa? Untuk berikan, untuk meneguhkan hati kamu. Itu kena baca hari-hari, bacalah kan. Itu kesibukan pertama yang sepatutnya dia adakan, dia baca. Cuba baca tuan-tuan perempuan, insya-Allah akan mula rasa keinginan tu akan mula bertambah, nak tahu apa lagi Allah nak cakap dengan saya ni, Allah nak apa lagi Allah cerita kepada saya, nak tahu. Dah habis, lapangkan masa sedikit, baca pula hadis. Ada masa lagi baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal Nabi, macam mana kita nak sayang Nabi? Ada lagi masa baca kehidupan para sahabat pula. Pembacaan ni setiap orang, alhamdulillah, kalau orang Malaysia dia boleh baca dalam bahasa apa saja. Dapatkan buku, cuba baca, habiskan masa. Itu kesibukan yang sangat baik. Kun, kan katakan mualliman atau muta'alliman, maksud jadilah salah seorang yang belajar ataupun yang mengajar. Habiskan masa dengan perkara tersebut juga akan mengeluarkan kita, akan memberikan kita kesibukan. Bila kita mula baca, nanti kita akan memang rasa nak baca je terus, sebab kita tak sampai kepada ending dia lagi, kepada penghujung dia lagi. Mula baca kehidupan Nabi, kita tak tahu apa yang dilalui. Kemudian para sahabat pula, kita tak tahu bagaimana mulanya kehidupan seorang sahabat ni dan apa penghujungnya. Subhanallah, kalau kita dengar setiap kisah mereka ni berminggu-minggu kita boleh baca dan tak habis. InsyaAllah saya akan cadangkan beberapa kitab buku dan boleh dibaca. Buat masa ni saya tak nak sebutlah supaya saya dapat habiskan topik ni. Itu. Dan dia boleh adakan aktiviti dalam harian dia. Mengajar anak-anak kan. Dan buatlah aktiviti yang dia boleh buat kerja. Sibukkan diri. Kalau seorang isteri, sibukkan diri dalam rumah, dalam seperti mana dia memang sibuk pun, tapi letakkan diri dalam sesuatu perkara yang juga boleh memberikan dia energi balik. Satu, dia buat kerja yang dia spend, dia punya energi banyak, tapi buat sesuatu yang boleh kembalikan. Seperti membaca ni akan kembalikan energi kepada dia. Lapangkan masa. Tak payah cari karangan-karangan yang berkenaan dengan tekanan ni semua, saya tak sarankan baca. Bahkan bacalah kalamullah dulu. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Allah, bacalah, tahulah Tuhan kamu Maha Pengasih. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah ajar kamu dengan pena dan telah ajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Allah mengajar kita apa yang kita tak tahu. Apa yang saya perlu sebenarnya sekarang ni, kenapa saya dalam tekanan, itu semua ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi kerana kita tak ada masa untuk membaca, dan kita kata saya nak cari, tuan-tuan perempuan, Quran tak perlu cari, buka ayat pertama, baca pun kita akan dapat jawapan terus. Itulah hebatnya mukjizat Al-Quran. Mula baca saja, dia akan mendapat jawapan, dan kita akan subhanallah, kita kata saya tak pernah terfikir pun, ayat pertama pun dah jawab kerunsingan saya, seolah-olah Allah tahu keadaan saya. So itulah perkara yang penting, iaitu meletakkan diri dalam aktiviti kan, ataupun kalau ada masa untuk belajar daripada guru, belajarlah daripada mana-mana guru yang kita percayai, supaya kita dapat pengetahuan yang baik daripada Quran dan hadis, daripada sirah dan hayatus sahabah kan. Perkara-perkara ni penting. Last kan, but not least, iaitu jangan terlampau meletakkan diri dalam situasi sehingga timbul keraguan. Was-was ni pun satu perkara yang bahaya dalam diri manusia, yang dia pun boleh membawa kepada depression, kepada tekanan, kepada stres, kemurungan, sebab dia terlampau meragui. Contoh, dia solat, entahlah sah ke tidak kan, tadi saya ambil wuduk tadi, entah saya berdiri lurus ke sengit. Saya berhati-hati adalah perkara yang baik. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, Nabi berwuduk dengan membasuh setiap anggota sekali. Sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, sampai Nabi basuh setiap anggota 2 kali. Ada kali ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 3 kali setiap anggota, dan Nabi kata beginilah wuduk aku dan wuduk para anbiya alaihi salatu wasallam. Maksudnya semuanya boleh. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Dan kalau tersilap, minta ampun. Sebab itulah kita istighfar. Jangan terlampau meragui amal kita, kerana itu antara kita dengan Allah. Ada seorang sahabat, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata,
pada hari penghisaban nanti siapa yang akan hisap kami, hisap saya? Maka Nabi kata Allah. Maka dia kata, kalau macam tu memang senang lah. Nabi kata, kenapa? Dia kata, kerana yang menghisap tu, yang akan menghisap tu Allah. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, nak risau apa lagi? Bukan kata kita buat dosa kan. Ada hadis Nabi SAW kata, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Itu pun salah. Jangan kita mula kata Allah kan maha pengampun sehingga kita buat salah. Itu tak boleh. Tapi bila kita buat ketaatan, jangan kita meragu entahlah Allah terima ke tak, entahlah betul ke tidak. Tuan-tuan, perempuan, itu Allah punya hak, Allah akan maafkan. Allah kata itu tak ada masalah, Allah akan maafkan, itu hak Allah. Allah kata Allah ni maha pengampun, Ghaffar. Ghaffar ni tak boleh nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tawwab, maha menerima taubat, tak boleh nak terjemahkan dalam Melayu. Sehingga hadis Nabi SAW kata, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama. Kalaulah kamu buat dosa mencecah langit sekalipun, fastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kamu minta ampun sekali, aku akan ampunkan dan aku tak kisah pun. Itu Allah. Itu bukan manusia, itu Allah. Arhamur Rahimin. Allah bukan manusia. Maka jangan timbulkan was-was dalam amal. Setakat mana kita tahu, buat dulu. Bila kita pelajari, perbaiki. Tapi jangan sehingga timbul was-was, sehingga wuduk 3 kali, semayang berulang-ulang kan, sebutan dalam solat tu pun, sehingga kita pun dah mula meragui solat kita. Buatlah faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita baca, dengan apa yang mudah saja. Selain itu Allah akan ampunkan, dan istighfarlah selepas kita buat amalan, itulah yang akan menyempurnakan amalan. Saya tak kata kepada semua ni, tetapi ada golongan yang mana dia murung kerana perkara ini. Maka ketahuilah keadaan masing-masing dan cubalah kan keluar daripada itu dengan cara yang betul. Diagnose dulu, kemudian perbaikilah apa yang tersilap itu, dan perbaikilah dan keluarlah daripada masalah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Dengan takwa Allah akan berikan kita jalan keluar. Dengan takwa Allah akan mudahkan urusan kita. Dengan takwa Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan berikan kita ganjaran yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah dalam setiap keadaan dengan taat. Ikutlah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita semua. Sekadar itulah malam ini, dan boleh kongsi supaya ramai dapat manfaat. Saya tak pasti yang awal tadi itu ada ataupun tidak, tapi kalau ada, insya-Allah boleh kongsikan itu sebagai yang sesi pertama dan ini kedua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.